Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rita Sohaila akan membincangkan tentang masalah etika di Jabatan Sumber Manusia. Etika adalah kunci dalam semua keputusan pengurusan sumber manusia. Jabatan sumber manusia ini mempengaruhi pekerja dan keseluruhan organisasi. Ia bagi menjaga integriti dan keadilan, keutamaan kepada adil dan beretika dalam pengambilan keputusan. Ianya bagi mengimbangkan kepentingan pekerja dan tujuan organisasi. Etika juga mengatasi kepentingan konflik. Ia boleh mengenal pasti dan menangani pertentangan antara individu dan organisasi secara etika. Bukan itu saja, etika juga menjaga privasi dan kepercayaan para pekerja. Ia melindungi informasi peribadi pekerja serta membina kepercayaan dengan mengelola maklumat secara bertanggungjawab dan patuh kepada undang-undang Malaysia. Kumpulan kami memilih Bubble Bees yang berhad bagi kajian ini. Bagi pengasas dan pemilik syarikat ini, ia ditubuhkan oleh pasangan selebriti Syuib Sepatu dan Siti Sarah Raisuddin pada tahun 2020. Syarikat ini dimiliki oleh Bubble Bees yang berhad dengan Encik Ismail Abdul Rahman sebagai CEO. Pertumbuhan syarikat berkembang dengan cepat dengan lebih 20 cawangan di 6 negeri Malaysia dalam masa setahun. Pemasaran bermula dengan promosi pembukaan cawangan yang menawarkan minuman percuma. Ini menarik pelanggan untuk datang pada hari pembukaan. Misi dan visi syarikat pula untuk menginspirasi dan memelihara semangat individu, satu orang, satu cawan dan satu kawasan pada satu masa. Misi pula untuk menjadi syarikat kebangsaan dengan nilai dan prinsip panduan yang pekerja boleh bangga. Dari segi produk dan harga, Bubble Bee menjual produk berkualiti seperti Golden Series Ice Cream, harga yang berpatutan dan inovasi dengan menggunakan produk tempatan. Bubble Bee juga menyediakan perkhidmatan penghantaran. Ia memberikan perkhidmatan penghantaran melalui Grab dan Foodpanda. Ini menawarkan keselesaan kepada pelanggan tanpa perlu mengunjungi cawangan yang terdekat. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nozarina binti Muhammad Yaakob. Terdapat beberapa isu yang menjadi dilema di Jabatan Sumber Manusia di syarikat Bubble Bee Sdn Bhd. Dilema ini merangkumi pelbagai topik dan cabaran yang memerlukan kajian penyelidikan, analisis dan penilaian terhadap aspek-aspek pengurusan sumber manusia. Yang pertama, isu pengambilan pekerja. Terdapat diskriminasi dan nepotisme di mana syarikat mengamalkan budaya mementingkan atau melebih-lebihkan saudara mara dan rakan terdekat atau lebih dikenali sebagai kroni. Sebahagian pemilihan pejawatan juga dipilih atas berdasarkan hubungan peribadi dengan beranggapan bahawa mereka yang dipilih boleh membantu syarikat untuk memudahkan urusan perniagaan tanpa kira kelayakan dan pengalaman. Namun begitu kesannya syarikat boleh berdepan dengan kehilangan bakat yang lebih layak dan cetusan idea yang lebih baik daripada calon-calon yang sepatutnya. Ini adalah etika yang tidak baik. Lebih berat lagi apabila pejawatan yang diisi atas dasar nepotisme merisikokan syarikat berdepan dengan individu yang pecah amanah. Namun begitu, hal ini dapat diselesaikan dengan memperbaiki proses pengambilan pejawatan supaya ia menjadi lebih telus, transparan dan pejawatan diisi dengan kriteria yang lebih berkelayakan. Ia sangat penting untuk peningkatan kerja yang lebih baik dari segi individu maupun secara berkumpulan bagi jangka masa panjang. Isu yang seterusnya, masalah pembayaran gaji yang tidak menepati masa dan tunggakan-tunggakan bayaran. Okey, masalah ini dapat dilihat secara tular pada November 2023 di mana syarikat berdepan dengan tomahan culas membayar gaji pekerja dan tunggakan KWSP. Ia boleh berpunca daripada beberapa faktor, terutamanya faktor dalam masyarakat itu sendiri, di mana pengurusan keuangan didapati tidak cekap yang mengakibatkan berlakunya masalah ini. Ia dapat dilihat apabila pengurusan aliran tunai yang tidak berkesan atau terdapat kegagalan dalam pengurusan liability. Banyak kesan dapat dilihat apabila pengurusan pembayaran gaji tidak sistematik dan tidak urus dengan baik. Antaranya seperti pekerja akan hilang motivasi untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih produktif. Selain itu, berlaku isu dalaman seperti tekanan dalam diri pekerja kerana tidak mampu untuk menyelesaikan komitmen bulanan mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan imej reputasi tanggungjawab syarikat apabila kepuasan dan keyakinan pekerja terhadap syarikat semakin berkurang. Jadi, cadangan penyelesaian yang sesuai adalah, pertama ialah syarikat perlu mengenal pasti punca pembayaran dibuat, kenapa tidak dibuat pada tepat waktu.
Buat pembayaran secara berperingkat untuk tunggakan yang sebelum ini. Selain itu, memastikan aliran tunai baik untuk rancang kewangan yang lebih sistematik. Akhir sekali, komunikasi antara syarikat dan pekerja juga amat diperlukan untuk mengurangkan beban tekanan daripada syarikat itu sendiri dan juga kesejahteraan ekonomi pekerja. Nama saya Li Jiahang. Dilema seterusnya adalah pilih kasih. Etika pilih kasih merujuk kepada situasi di mana seseorang dalam kedudukan kepimpinan menunjukkan kelebihan terhadap seseorang pekerja berbanding dengan orang lain. Etika pilih kasih akan bertambah rasa geram kadar pusing ganti yang lebih tinggi dan menyebabkan kehilangan rasa hormat dengan pengelia. Untuk mencegah etika ini, membangunkan komunikasi terbuka adalah sangat penting. Memberi kepercayaan kepada rakan sekerja juga. Selain itu, mengekalkan hubungan profesional dengan pengelia juga adalah salah satu cara untuk mencegah etika ini. Yang berikutnya adalah manipulasi dokumen. Mengubah, menyesatkan atau memasukkan data dalam dokumen dengan tujuan tertentu dipanggil manipulasi dokumen. Pemalsuan dokumen mungkin melibatkan penyesuaian data pekerja seperti kelayakan, pengalaman kerja atau prestasi untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, seperti peningkatan gaji atau kenaikan pangkat. Organisasi secara keseluruhan boleh terjejas jika dokumen dimanipulasi. Ini boleh merosakkan reputasi syarikat, juga akan membahayakan orang lain yang berhak yang mendapatkan peluang yang sama dan mempunyai kesan undang-undang yang ketara. Cadangan untuk menyelesaikan dokumen manipulasi adalah dokumen dan sijil yang diberikan mesti diperiksa oleh pihak majikan, memberikan pelatihan dan kesedaran yang mencukupi tentang akibat pemalsuan dokumen. Seterusnya adalah dokumen dan sijil yang berkaitan akademik atau kemahiran adalah sah dan diperakui dalam negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz. Saya akan menerangkan tentang dilema etika organisasi pengurusan sumber manusia. Sebagai contoh, latihan kurang diberikan iaitu tanpa latihan yang mencukupi, pekerja mungkin tidak mempunyai pengetahuan atau kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan cekap. Akibatnya, organisasi bakal menghadapi penurunan produktiviti yang kerja yang ketara. Isu pengurusan yang lemah juga merupakan faktor penting yang menyumbang kepada dilema etika dalam organisasi. Kurangnya kepimpinan dan pengawasan boleh menyebabkan keputusan yang tidak konsisten dan arah yang tidak jelas dalam organisasi. Ketika mana pekerja tidak mempunyai arahan yang jelas atau bimbingan yang mencukupi, mereka mungkin merasa terasing atau tidak termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam organisasi. Cara yang sesuai bagi mengatasinya adalah penggabungan pelbagai kaedah latihan, iaitu pekerja tidak hanya bergantung pada latihan formal tetapi juga memanfaatkan latihan on the go, pembelajaran berperingkat dan pembelajaran berorientasikan teknologi. Dengan menyatukan pelbagai pendekatan ini, kita dapat memastikan bahawa pekerja mendapat pengalaman latihan yang menyeluruh dan relevan. Selain itu, penting untuk mencipta budaya yang menyokong pembelajaran di tempat kerja. Budaya yang menggalakkan inisiatif pembelajaran sendiri, pertukaran pengetahuan dan menerima kegagalan sebagai peluang untuk belajar akan memberikan dorongan yang kuat kepada pembangunan pekerja secara berterusan. Di samping itu, peningkatan latihan pembangunan pekerja juga merupakan langkah mengatasi dilema etika dalam organisasi. Ianya termasuk menerapkan proses penilaian prestasi yang telus, penilaian prestasi yang adil dan objektif, memberikan gambaran yang jelas tentang prestasi pekerja, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dan membantu menetapkan matlamat pembangunan peribadi. Insentif yang sesuai dan sistem pengajaran yang adil juga dapat memotivasi pekerja untuk mencapai sasaran organisasi dan memperoleh hasil yang cemerlang. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Ali Wahab bin Abdullah. Nombor matrik JG114920.
Seterusnya adalah kebajikan pekerja yang tidak terjaga. Pihak Persatuan Pekerja memainkan peranan yang penting dalam menjaga hak pekerja dan sebagainya. Sebagai contoh, cuti mingguan perlulah diberi secara teratur. Sekiranya cuti minggu ataupun cuti yang khas tidak diberi secara teratur, ini akan menyebabkan pekerja berada dalam kurang bersemangat untuk melakukan kerja serta membawakan kepada penurunan kecekapan mereka. Dalam pada yang sama, pekerja juga terpaksa bekerja melebihi waktu bekerja dan terdapat juga yang terpaksa bekerja pada hari cuti rehat mereka. Ini disebabkan oleh kerja yang terlampau banyak sehingga tidak dapat disiapkan pada waktu bekerja. Oleh itu, majikan perlulah mengatur waktu kerja dengan sebaiknya. Majikan juga perlu mengetahui kemampuan pekerja sebelum pembahagian tugas dilakukan. Waktu kerja yang teratur juga dapat meningkatkan prestasi pekerja serta mutu pekerjaan yang akan lebih baik. Pekerja juga harus bijak menguruskan masa mereka supaya tidak mengganggu masa cuti rehat mereka. Selain itu, kekurangan ciri-ciri keselamatan bangunan juga mempengaruhi. Penyediaan tempat kerja yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik amatlah diperlukan kerana sekiranya keselamatan tidak dijaga, ia akan membawa kepada keburukan kepada pekerja serta pelanggan yang datang ke tempat kerja. Majikan dan pekerja perlulah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Department of Occupation Safety and Health iaitu DOSH. Kecuaian sekiranya tidak mengikut garis panduan ini dan berlakunya kecuaian akan membawa kepada korban jiwa dan ini akan meningkatkan kos sekiranya kecelakaan ini sentiasa berlaku. Oleh itu, bagi mengelakkan itu, majikan perlulah menitik beratkan isu ini supaya dapat menyifarkan kemalangan di tempat kerja serta pekerja juga perlu bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan mereka sendiri. Sebab itu, konsep pengatur kendiri yang telah ditetapkan oleh DOSH perlu diamalkan oleh majikan dan pekerja.